عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 40 amalan yang paling tinggi antara amalan itu ialah memberikan kambing kepada sesiapa supaya dia mengambil susunya, kemudian kambing itu dipulangkan kembali. Siapa saja melakukan salah satu daripada amalan itu dengan meletakkan harapan untuk mendapatkan ganjaran serta yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan itu, maka dengan sebab amalannya itu pasti Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam syurga. Riwayat Bukhari. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan semua 40 amalan itu, mungkin dengan alasan supaya setiap orang yang melakukan apa-apa amalan akan berharap agar amalan yang saya lakukan ini termasuk dalam 40 amalan tersebut yang kelebihannya telah diterangkan dalam hadis. Maksud hadis di atas ialah setiap orang hendaklah melakukan amalan dengan iman dan sifat ihtisab, yakni buatlah amalan itu dengan penuh yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan tersebut, beserta membayangkan fadilat-fadilat yang telah diberitahu tentangnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقراطين كل قراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengiringi jenazah seorang Islam dengan yakin terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala serta gemar terhadap ganjaran dan kelebihannya, dan dia terus berada bersama jenazah itu sehingga ia selesai disembahyangkan dan dikebumikan, maka dia akan pulang membawa pahala sebanyak 2 qirat. Setiap qirat adalah menyamai gunung Uhud. Sementara sesiapa yang pulang setelah menyembahyangkan jenazah sahaja, tidak menunggu sehingga jenazah dikebumikan, akan pulang dengan membawa pahala sebanyak 1 qirat. Riwayat Bukhari. 1 qirat bersamaan dengan 1,5 dirham. Oleh sebab pada masa itu upah pekerja diberi mengikut kiraan qirat, maka dalam hal ini pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggunakan lafaz qirat. Di samping itu baginda sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahawa qirat itu bukanlah qirat dunia. Sebaliknya ia adalah ganjaran qirat akhirat yang lebih besar daripada qirat dunia, sebagaimana besar dan hebatnya gunung Uhud. Dan Abi Darda radhiyallahu anhu yaqul, sami'tu Abul Qasim wa sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna Allah qala ya Isa inni ba'ithun min ba'dika ummatan in asabahum ma yuhibbuna
حمدوا الله وإن أصابهم ما يكرهون تحسبوا وصبروا ولا حلم ولا علم فقال يا ربي كيف يكون هذا لهم ولا حلم ولا علم قال أعطيهم من حلمي وعلمي. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Nabi Isa alaihi salam, wahai Isa, sesungguhnya aku akan utuskan satu umat selepas engkau. Sekiranya mereka mendapat apa-apa yang mereka sukai, nikmat dan kebahagiaan, maka mereka akan mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya mereka ditimpa perkara-perkara yang mereka tidak sukai, yakni musibah dan kesusahan, maka mereka akan mengharapkan ganjaran pahala menanggung kesusahan itu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan bersabar menanggungnya, sedangkan mereka tidak mempunyai sifat hilm, lemah lembut, dan bersedia menanggung kesusahan, dan tidak juga ilmu. Nabi Isa AS bertanya, wahai Tuhanku, jika mereka tidak mempunyai ilmu dan hilm, maka bagaimana mungkin mereka dapat bersabar dan mengharapkan ganjaran? Allah Subhanahu wa taala menjawab, aku akan memberikan kepada mereka ilmu, yakni lemah lembut, dari ilmuku, dan ilmu daripada ilmuku. An Abi Umamah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulu Allah subhanahu, ibna Adam in sabarta wa ihtasabta 'inda as-sadmati al-ula lam arda laka thawaban duna al-jannah. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, sekiranya kamu kehilangan sesuatu, lalu kamu bersabar pada kali pertama dan kamu mengharapkan ganjaran, maka aku akan redha. Wahai anak Adam, sekiranya kamu kehilangan sesuatu, lalu kamu bersabar pada kali pertama dan kamu mengharapkan ganjaran, maka aku hanya akan redha apabila kamu diberikan ganjaran syurga. Riwayat Ibnu Majah. Sikit sebanyak itu insya-Allah dapat taklif manfaat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dapat kita beramal dan dapat sampaikan kepada sahabat-sahabat dan juga ahli kita yang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Tuan, nampak apa?